Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-Mustafa wa nabiyyina al-mujtaba Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya alim allimna al-Quran, Allahumma ya alim allimna al-hikmah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Hadirin mukminin rahimakumullah. Kita sambung tadabbur kita, dan untuk malam ini ayat yang ke-6 daripada surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan yang ada buku, muka surat yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan tersebut. Al-Hujurat ayat yang ke-6. Kaedah ini didatangkan setelah Al-Quran mengatur umat supaya berakhlak dengan baik. Ayat 6 surah Al-Hujurat ini mempunyai sebab turunnya. Apabila Al-Harith Al-Khuza'i telah memeluk Islam, dan beliau merupakan pemimpin Bani Mustaliq, beliau telah bersepakat dengan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dihantar seorang petugas bagi mengumpul zakat dari Bani Mustaliq. Petugas itu telah keluar ke perkampungan Bani Mustaliq. Namun apabila sampai di pertengahan jalan, beliau rasa takut tiba-tiba dan kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam masa yang sama, Al-Harith berasa heran dengan ketidakhadiran petugas tersebut. Adapun petugas tadi telah kembali berpatah balik, bertemu baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengadu, "Wahai Rasul, sesungguhnya Al-Harith telah tidak mahu mengeluarkan zakat dan dia ingin membunuhku." Rasul amat murka. Baginda telah menghantar beberapa orang untuk bertemu dengan Al-Harith. Di pertengahan jalan, mereka bertemu dengan Al-Harith, lalu mereka ditanya, "Kemana kalian?" Mereka menjawab, "Untuk bertemu kamu." Al-Harith bertanya kehairanan, "Kenapa?" Mereka menjawab, "Baginda Ar-Rasul telah menghantar kepada kamu Al-Walid bin Uqbah untuk memungut zakat, dan dia mendakwa bahawa kamu enggan mengeluarkan zakat, bahkan kamu mahu membunuh Al-Walid." Al-Harith menjawab, "Tidak, demi yang mengutuskan Muhammad dengan agama yang benar, aku tidak pernah bertemu dengan Al-Walid dan dia tidak pernah mendatangi aku." Lalu mereka semua bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda seraya bertanya, "Kamu telah enggan bayar zakat dan ingin membunuh Al-Walid?" Lalu Al-Harith menjawab, "Tidak, demi yang mengutus kamu dengan agama yang benar, aku tidak pernah bertemu dengannya dan dia tidak pernah mendatangi aku. Yang menyebabkan aku datang ke sini adalah kerana aku takut kemurkaan Allah dan Rasulnya." Lalu turunlah ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Kata kuncinya adalah tabayyun. Apa makna tabayyun? Tabayyun adalah fatabassatu. Hendaklah kamu tasabbut. Tasabbut artinya apa? Kita menyelidik. Bila datang apa-apa berita, terutamanya tuan-tuan, berita dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, didatangkan berita tersebut
dari sumber yang pada perasaan kita, pada sangkaan kita, dan pengalaman-pengalaman yang terdahulu itu dibawa oleh kelompok yang fasik. Maka kita perlu tabayyun. Kita perlu tabayyun. Yang kedua, apabila berita itu didatangkan tentang seorang tokoh, seseorang datang tentang seseorang, macam dalam konteks ini adalah pemimpin Bani Mustaliq yang bernama Al-Harith Al-Khuza'i. Dia ni adalah pemimpin. Berita tentang pemimpin, sama ada tentang perlakuan dia ke, tentang kenyataan dia ke, tentang kata-kata dia ke, dan sebagainya, itu perlu ditabayun, perlu diselidiki. Dan cara penyelidikannya itu sudah tentulah dengan cara kita cross check, boleh jadi dengan cara kita tengok kepada di mana sumber dakwaan tersebut, portal berita ke dalam konteks masa ni, portal berita ke, ataupun kita tengok daripada sumber asal dia, daripada rakaman dia ke, tulisan dia ke, dan sebagainya. Tabayun tentang tokoh ini besar, kerana tokoh ini, tuan-tuan, al-uzama, orang-orang yang besar ini, tokoh-tokoh ini, mereka macam mana sekalipun dia memberi kesan kepada insan lain. Maka tentang mereka, kenyataan ke, perlakuan ke, dan sebagainya, kita kena tanya. Sebab itulah ada istilah yang dikeluarkan, ataupun ada makulah yang dikeluarkan yang disebut kalamul aqran yutwa wala yurwa. Kata-kata daripada para pesaing yang duk bersaing ni, di kalangan para tokoh ni, yutwa wala yurwa, dilipat dan tidak diriwayatkan. Kenapa? Boleh jadi kerana latar belakangnya, boleh jadi kerana pada waktu itu kemarahan dia datang dan sebagainya. Melihat kepada situasi bagaimana berita itu sampai juga satu perkara yang cukup penting. Dan yang ketiga, tuan-tuan, adalah berita-berita yang tidak makul, tak boleh diterima akal. Sama ada dikeluarkan daripada tokoh ataupun dikeluar, tengok dulu. Dia perlu tabayyun, perlu tasabbut, perlu tengok, perlu nilai, perlu teliti betul tak benda ni berlaku. Adapun sababun nuzul ayat ni, sebab turunnya ayat ini adalah bila Bani Mustaliq masuk Islam. Al-Harith buat satu kesepakatan dengan Nabi, kena hantar mai seorang amil untuk kutip zakat. Amil tu nama apa? Al-Walid bin Uqbah. Dia sampai di tengah jalan, tak tahu pasal apa, tiba-tiba dia berasa, puak ni nak bunuh aku ke? Dia timbul macam tu. Maka dia patah balik, dan bila dia patah balik itu, dia bawa bersama dengan patah balik dia tu alasan. Alasan itulah yang direka cipta. Alasan itulah yang dicipta-cipta, yang direka-reka. Balik bagi tahu kata Al-Walid, balik bagi tahu kata Al-Haris tak mau bayar, dan dalam masa yang sama kaum ataupun Bani Mustaliq nak bunuh dia di kalangan orang Islam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam marah, tapi tindakan yang Nabi SAW buat itu adalah hantar beberapa orang pergi tanya kepada Al-Walid, pergi tanya kepada Al-Harith, dan dia patah balik mai ke Madinah, jumpa dengan Nabi. Al-Harith kata, aku memang nak bayar zakat, dan aku tertanya-tanya pasal apa dia tak mai. Panggil Al-Walid, dan ternyata cerita itu adalah cerita palsu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu binaba'in, naba' al-amba, naba' tu maksud dia apa? Berita. Anin naba'il azim, an-naba' al-amba, itu semua membawa makna berita. Berita-berita yang kita, terutamanya dalam tiga keadaan yang kita sebut tadi, kita perlu kepada tabayyun. Tuan-tuan, satu orang, dia tokoh mungkin, dia orang besar, dia mengeluarkan kenyataan yang pada kita ghairu ma'qul, tak betul, tak masuk akal. Orang yang sehebat dia, tokoh yang sebesar itu, tiba-tiba sebagai contoh mengeluarkan kenyataan, menyatakan ni hak 2, 3, 4 hari ni, menyatakan sebagai contoh je. Saya baru ni saya tulis buku ni, kecil, risalah kecil, jijiknya rasuah. Tiba-tiba dalam ni kita ambil daripada fatwa Jordan dan juga fatwa Saudi Arabia, menyatakan bahawasanya proses membeli kepercayaan itu adalah sebahagian daripada rasuah. Tiba-tiba ada orang kata bukan rasuah, itu sedekah. Perkataan yang seumpama itu keluar daripada mulut tokoh, dia mempunyai implikasi. Kita pergi tabayyun. Tabayyun boleh jadi kita pergi cari sumber asal dia. Dia sebut tang mana? Dengar-dengar betul. Dia sebut kata itu sedekah sebagai contoh. Ataupun tengok kepada tulisannya.
ataupun ada perincian-perinciannya dan sebagainya. Tabayyun ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, fatabayyanu, hendaklah kamu tabayyun, kamu selidik, kamu periksa, cek, recheck, cek lagi, cross check lagi, tanya kepada pelbagai pihak. Pasal apa? Fatusibu fatusibu akan terjatuh musibah, antusibu qauman bijahalatin, akan satu-satu musibah tertimpa kepada satu kaum. Tuan-tuan, bayangkan Bani yang tak mau membayar, mereka disebut sebagai mani'uz zakah, tak mau bayar zakat. Apa nak jadi kepada mereka? Ya, ini ketika Nabi masih hidup. Apa nak jadi kepada mereka? Musibah yang cukup besar kalau tidak ada proses cek, recheck, cross check dan sebagainya. Proses itu berlakulah, menyebab ia tak berlakulah musibah yang besar. Tapi tuan-tuan, atas asas satu fitnah, dia akan menyebabkan berlakunya masalah yang cukup besar, musibah yang cukup besar. Kalau cerita yang lama, sebelum yang lama, cerita yang lebih lama daripada yang lama boleh kita baca dalam cerita Hunain, dalam cerita Siffin, peperangan Siffin. Kita boleh tengok dalam peperangan yang berlaku yang dipanggil dengan peperangan Jamal antara Ummuna Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Talib. Ali menantu Nabi, Ali adalah khalifah Islam, Ali adalah orang yang dijamin syurga. Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi, Ummul Mukminin. Aisyah adalah anak kepada Abu Bakar. Aisyah adalah antara orang yang dibersihkan oleh Al-Quranul Karim melalui peristiwa hadisul ifki. Orang hebat dua-duanya adalah ahli syurga. Tapi kerana apa? Kerana proses tabayyun tidak berlaku, kerana proses perbincangan dan muzakarah atas satu berita itu telah tersebar dan semua orang tahu tentang apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Ali, dan pada waktu itu ada khilaf, ada perbezaan, dan perbezaan itu bukan perbezaan yang kecil, perbezaan itu bukan perbezaan yang biasa-biasa, tapi perbezaan itu adalah perbezaan yang mu'tabar. Akhirnya tuan-tuan, sebahagian sejarawan menyebut kerana proses tabayyun itu berlakulah apa yang disebut peperangan dan bencana kepada umat ini dalam peristiwa Siffin dan peristiwa yang berlaku, iaitulah peristiwa Jamal. Tuan-tuan, lebih lama lagi kita baca dalam surah Al-Baqarah bagaimana berlakunya satu pertempuran kerana mereka itu hanya tidak melakukan proses tabayyun antara dua kelompok yang dia satu pihak dia bunuh satu kaum, dia pergi letak di kemah kepada orang yang tidak terlibat dalam pertempuran tersebut. Tapi akhirnya kerana tidak berlaku proses tabayyun, tuan-tuan boleh baca dalam Al-Baqarah tu, tak berlakunya proses tabayyun, maka berlakulah pertempuran. Itu yang kita panggil musibah. Antusibu qauman bijahalatin, ada kaum yang akan terkena dengan musibah kerana jahil, kerana tak tahu sebenarnya yang benar itu apa, tak tahu. Bila tak tahu itulah berlaku pembunuhan, berlaku pertempuran yang lama, berlaku pencegahan yang lama dan sebagainya. Itu bahayanya apabila tidak ada proses tabayyun. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, akhirnya kamu sendiri akan merasa menyesal atas perbuatan yang kamu lakukan. Tabayyun proses yang cukup penting, terutama dalam tiga keadaan yang kita sebut tadi, peristiwa yang kita sebut tadi yang perlu kepada proses tabayyun. Hadirin mukminin rahimakumullah, pedoman kaedah budaya menyelidik ataupun tabayyun bagi setiap berita yang diterima amat mustahak diamalkan, terutama pada zaman ini yang alat penyampaiannya amat banyak dan cepat sekali. Tuan-tuan, semalam seorang tokoh, saya duduk dalam tiga grup yang melibatkan murid-murid dia. Semalam pagi-pagi bangun-bangun saya tengok, lepas kuliah subuh balik rumah, tengok tu sarapan tu, tengok ada berita intaqala ila rahmatillah, telah kembali kepada rahmatillah, iaitulah Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi. Dia balik daripada Jazair. Bila dia sampai balik, dia dikatakan dia telah kembali, wafatul maniyah. Betul dia kata. Kita pun share 3 minit lepas tu dalam grup yang sama keluar kata, maaf,
Syekh hanya pergi ke hospital dan tak mati, sihat elok. Hadirin mukminin rahimakumullah, menyebarkan tanpa tabayyun, itu yang kita sebut tadi tentang 3 keadaan itu, akan menyebabkan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, akhirnya kita sendiri akan menyesal atas apa yang telah kita sebarkan. Seterusnya tuan-tuan, dalam muka surat yang ke-51, kaedah yang ke-13, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa la taziru waziratu wizra ukhra wa an tad'u misqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Dan ketahuilah, seseorang tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Alla taziru waziratun wizra ukhra wa anna lil insani illa ma sa'a. Surah An-Najmi, ayat yang lebih kurang sama. Allah Ta'ala kata tak ada siapa akan tanggung dosa orang lain. Hang buat hang tanggung, aku buat aku tanggung, dia buat dia tanggung. Dia tak ada konsep musyarakah dia tak ada konsep berkongsi dosa. Tak. Hang buat hang punya pasal, aku buat aku punya pasal, dia buat dia punya pasal. Cuma penyebab tu hak tu lain cerita. Hak ni kira dosa-dosa peribadi. Hak penyebab tu itu satu persoalan lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dalam surah An-Najm Allah Ta'ala sebut alla taziru waziratun wizra ukhra, tak ada siapa pun akan tanggung dosa orang lain. Wa anna lil insani illa ma sa'a, setiap manusia akan dapat apa yang dia usahakan. Ayat ni Allah Ta'ala sebut wala taziru waziratun wizra ukhra, dan ketahuilah seseorang pemikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Dan jika seseorang yang berat tanggungannya dengan dosa memanggil orang lain untuk menolong memikul sama beban itu, tidak akan dipikul sedikit pun daripadanya, walaupun orang yang diminta pertolongan itu dari kerabatnya sendiri, walau kana dha qurba. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah memberi peringatan kepada orang-orang yang takut untuk melanggar hukum-hukum Tuhan mereka, tidak melihat orang, dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, ketika tidak melihat ke arah orang lain, dan ketika mereka tidak melihat kepada azab Tuhan, serta mereka mendirikan sembahyang. Dan ini kaedahnya, dan sesiapa yang membersihkan dirinya dari segala yang dilarang, maka sesungguhnya dia melakukan pembersihan itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan ingatlah, kepada Allah jualah tempat kembali. Surah Fatir ayat yang ke-18. Perkataan yang kita nak ambil malam ni adalah at-tazkiyah. At-tazkiyah ataupun disebut dengan tazkiyatun nafs. Allah Ta'ala kata wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Siapa yang berusaha untuk tazkiyah, tazkiyatun nafs, yang nak menyucikan dirinya, fa innama yatazakka li nafsi, dia sedang menyucikan dirinya sendiri. Fa innama yatazakka li nafsi. Mari kita baca sikit. Kaedah ini merupakan kaedah yang mempunyai kedudukan yang tertinggi kerana tingginya kesan dalam kehidupan seorang hamba dan hubung kaitnya dengan seketul daging, yang sekiranya daging tersebut baik, maka baiklah anggota badan yang lain. Demikian sebaliknya, itulah qalbu yang kita terjemahkan sebagai jantung hati. Tazkiyah, at-tazkiyah, pembersihan jiwa ataupun jantung hati, adalah satu proses latihan untuk memastikan jiwa manusia itu bersih dan punya hala tuju yang jelas, sehingga ia tidak terjerumus ke lembah ajakan nafsu dan syaitan yang sentiasa menggoda manusia. Tuan-tuan, dalam surah Asy-Syams Allah Ta'ala sebut macam ni, wa nafsi wa ma sawaha, nafsu dan bagaimana dia diolah. Nafsu ni tuan-tuan, salah satu daripada 3 perkara yang Allah Ta'ala bagi kat semua kita. Tak ada siapa pun terkecuali. Semua kita dapat benda ni. Satu namanya akal, yang kedua namanya nafsu, yang ketiga namanya gharizah. Gharizah tu kita sebut kata sifat-sifat semula jadi. Kan? Bila dahaga dia minum, bila letih dia rehat, bila sakit dia meraung, dia mengadu sakit dan sebagainya. Itu dipanggil dengan gharizah ataupun fitrah. Ya, ini ada kepada semua orang. Ada kepada semua orang. Orang yang tak sempurna akalnya, dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf. Sehingga kalau dia buat
nafsunya itu dia buat mengikut hawa nafsunya, maka dia bukan mukallaf, dia tidak diberatkan dengan syariah. Tuan-tuan, salah satu daripada tiga yang menyebabkan kita ni jadi manusia ni, dusamma insanun insanan, dinamakan manusia itu sebagai manusia kerana tiga benda ni. Kerana aqlun yudrak, kerana akal yang kita boleh mencapai sesuatu, kerana nafsu yang naik dan turun. Allah Ta'ala kata wa nafsi wa ma sawaha, nafsu dan bagaimana dia diolah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah Ta'ala mengilhamkan kepada nafsu itu yang namanya fujur, perbuatan-perbuatan yang jahat, wa taqwaha, dan perbuatan yang membawa kepada takwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuan-tuan, sebagai contoh, suka kepada lawan jenis ni, dia adalah fitrah. Semua orang suka kepada lawan jenis. Allah Ta'ala sebut dalam Ali Imran, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Suka kepada lawan jenis. Orang lelaki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada lelaki. Benda biasa, benda yang fitrah, benda yang memang Allah Ta'ala indahkan hidup kita. Lalu kehendak itu juga ditanggung dan dibawa bersama oleh nafsu. Nafsu apabila diilhamkan ke arah fujur, maka berlakulah perzinaan, berlakulah muqaddimah kepada zina, berlakulah perbuatan yang syibih zina dan sebagainya. Tapi kalau nafsu itu dibawa kepada taqwaha, maka berlakulah, dia punya perbezaannya adalah dengan nama Allah sahaja. Dengan nama Allah, maaf sebut, sedap boleh jadi sama sedap, menikmati boleh jadi sama menikmati. Tapi satu yang membezakan di antara dua benda ni apa? Biismillah, dengan nama Allah. Hak ni dia dinikahkan. Zawwajtuka wa ankahtuka ala ma amarani Allah. Aku kawinkan kamu dan aku nikahkan kamu dengan arahan daripada Allah. Dengan siapa? Dan sebagainya. Kawan dijawab satu patah perkataan, qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya. Dia telah membawa nafsunya, kehendaknya itu kepada apa? Kepada apa yang dipanggil dengan taqwaha, ke arah taqwa. Allah Ta'ala kata qad aflaha man zakkaha, telah berjayalah orang-orang yang menyucikan nafsu. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorkan nafsu. Tiga pemberian nafsu yang kita duk aja sebut, yang kita duk sebut tentang nafsu al-lawwamah, nafsu al-mutmainnah, dan nafsu ammaratum bisu. Ketiga-tiganya itu adalah istilah Al-Quranul Karim. Al-Quran menyebut tiga-tiga benda ni. Allah Ta'ala sebut sebagai tentang ammarah itu dalam surah Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya yang nama nafsu ini secara tabi'i dia ammaratum bisu, dia akan menyuruh kepada perkara-perkara yang jahat. Manakala nafsu mutmainnah disebut dalam surah apa? Dalam juzuk yang ke-30, dan juga demikian nafsu lawwamah. Nafsu ni ada kepada kita, tapi proses tazkiyah itu bagaimana kita olahkan. Allah Ta'ala kata qad aflaha man zakkaha, orang yang menyucikan nafsu, maka orang ni dia akan berjaya. Adapun orang yang mengotorkan nafsu, kita sebut tadi tuan-tuan, hak sifat-sifat fitrah tu ditanggung dan dibawa bersama oleh nafsu. Nafsu nak makan, nafsu nak makan. Dari segi sumber, kalau kata jiwa ataupun nafsu yang mengarah kepada takwa, dia akan cek sumbernya, dia akan pastikan makanan itu yang halalan tayyibah. Demikianlah juga kalau nafsu itu adalah nafsu yang dikotorkan, asal boleh makan, maka itulah yang dia makan. Demikianlah dalam perhubungan, dalam hubungan nak kaya. Kaya ni tuan-tuan benda yang nafsu nak. Nafsu nak kaya. Kaya ni benda yang manusia mahu tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Ali Imran, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, suka kepada orang perempuan, wal banin, suka kepada anak yang ramai, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, suka kepada mah, suka kepada perak, suka kepada ladang yang luas, suka kepada harta kekayaan. Nafsu yang nafsunya itu adalah dia telah dibersihkan, dia akan berjaya dengan dia dapat dengan cara yang betul. Adapun orang yang mengotorkan nafsunya, maka lagi mana ada jalan dia akan cari demi sebuah kekayaan. Tuan-tuan, demikian
Allah Ta'ala tentukan. Dan proses yang kita nak sebut malam ni adalah dengan proses tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, pembersihan nafsu itu sendiri, iaitulah satu proses latihan, kerana dia perlu kepada dilatih untuk memastikan jiwa manusia itu bersih dan punya hala tuju yang jelas, sehingga ia tidak terjerumus kepada ajakan nafsu ammaratum bisu. Nafsu ni dia suruh kepada kebaikan, dia suruh kepada kejahatan. Lalu kita perlu tingkat dia, latih dia supaya dia sampai kepada jiwa ataupun nafsu yang kita panggil dengan nafsu mutmainnah, nafsu yang sempurna dan tenang. Dan juga syaitan yang sentiasa menggoda manusia. Syaitan ni hak daripada luar, nafsu ni hak duk mai daripada dalam. Dia ni sentiasa nak ini ujian, tuan-tuan. Hak ni lah yang disebut sebagai liyabluwakum, untuk menguji kamu. Walanabluwannakum, dan demi sesungguhnya kami akan uji kamu. Hidup kita ni adalah pentas untuk Allah Ta'ala uji. Salah satu daripada jalan untuk keluar daripada nafsu yang rosak dan kotor adalah dengan kita melakukan proses tazkiyah. Tazkiyah, penyucian jiwa. Saya kita sebut macam mana kaedah untuk melakukan proses tazkiyatun nafs, tuan-tuan. Atau istilah yang orang lain sebut, yang juga disebut adalah istilah tasawuf, ataupun disebut juga dengan istilah tazkiyah, ataupun disebut juga dengan istilah akhlak. Itu semua dia. Ataupun disebut kata mencari ihsan. Semua itu adalah proses tazkiyatun nafs. Cuma bila menggunakan istilah tasawuf, ada sebahagiannya yang disebut yang sebenarnya dia bukan proses itu, proses tazkiyatun nafs, tapi proses yang lebih lagi, sampai akhirnya marilah ajaran batiniyah, marilah ajaran yang pelik-pelik, marilah ajaran yang kita boleh sebut tentang Nur Muhammad, ajaran batiniyah, ajaran tentang hulul, menyerap masuk dan sebagainya. Itu semua yang dibincangkan oleh para sarjana kita dan menyebut kata sebenarnya laisa minal Qur'ani min syai', itu tak ada hubungan langsung dengan Al-Quran. Adapun proses tazkiyah, menyucikan jiwa ini dia pi sama ada nak pi jadi mutmainnah, nak pi jadi lawamah, nak pi jadi ammaratum bisu, itu adalah Al-Quranul Karim. Memang Al-Quranul Karim menggaris pandukan. Proses tazkiyah berlaku dengan cara membersih jiwa dan jantung hati dari semua sifat yang negatif ataupun dipanggil dengan mazmumah, dan memasukkan segala sifat yang positif dipanggil dengan mahmudah ke dalam jantung hati, sehingga ia dapat terpancar dalam kehidupan insan yang bersikap dengan sifat yang mahmudah dan menolak yang mazmumah. Apa dia mahmudah, tuan-tuan? Seperti mazmumah tu seperti berzina, mengumpat, berbohong, tidak menepati janji, khianat dan sebagainya. Itu disebut sebagai mazmumah. Prosesnya ada proses apa? Prosesnya, tuan-tuan, dia nak bawa kepada takwa ni. Proses dia kena memasukkan dan dia kena mengeluarkan. Fala tatimmu taqwa illa bitakhalli, dan tidaklah berlakunya takwa itu melainkan dengan proses memasukkan dan mengeluarkan. Mengeluarkan sifat mazmumah, memasukkan sifat mahmudah. Benda tu dia telah terada dalam jiwa kita, tuan-tuan. Hak kita sebut tadi nafsu, dia dah ada dalam jiwa kita. Syok kat perempuan, syok kepada kekayaan, semua tu dah ada dah. Lalu nak bagi jalan sempurna dengan apa yang disebut sebagai ajaran Al-Quran itu, itulah perlu keluarkan yang namanya mazmumah, masukkan yang namanya mahmudah. Syok kat perempuan, benda yang biasa. Maka jalan dia macam mana? Jalannya dengan nama Allah, nama dia kahwin, yang namanya kahwin. Syok kepada harta, ada cara untuk mendapatkan harta. Syok kepada kehidupan ini, syok kepada kehijauan, semuanya ada jalan-jalan yang diajar. Itulah dengan masukkan mahmudah, keluarkan mazmumah. Semua benda, tuan-tuan, tabiat saja. Tuan-tuan cuba perhati semua, tuan-tuan. Nak kepada harta, tabiat manusia. Cuma yang menentukan hak ni jadi baik, hak ni jadi buruk adalah jalannya. Rasuah. Dia berpunca daripada dia nak menghimpunkan kekayaan. Kekayaan boleh dapat melalui perjalanan dengan muamalah yang tepat. Berniaga boleh berlaku,
berniaga pula dengan macam-macam kaedahnya. Ada yang dengan cara musyarakah, ada dengan cara mudarabah dan sebagainya lah. Itu jalan-jalan yang untuk menyelesaikan dan juga untuk memelihara nafsu. Tapi apabila dia memilih jalan yang nafsu secara umumnya akan mengajak kita kepada keburukan, maka itulah terjerumus kepada keburukan, wal'iyadzubillah. Proses yang kata tazkiyah ni tuan-tuan, dia proses masuk dan keluar. Masukkan mahmudah, keluar yang mazmumah. Masukkan yang mahmudah, kita memang secara tabi'i tuan-tuan, kita nak berkawan dengan orang. Manusia ni, Ibnu Khaldun kata, al-insan madaniyum bit-tabi'i. Secara tabiat dia, kita madani. Madani ni hidup di kalangan orang ramai ni madani lah, duduk dalam keadaan bercampur dengan orang. Itu secara tabiat. Manusia ni kita tak boleh duduk seorang-seorang, kita tabiat. Jadi ketika mana kita bercampur dengan orang tu, tata cara bercakap dengan orang, tata cara menyampaikan berita, tata cara marah, tata cara semua tu, hak itulah yang kita panggil masuk dan keluar. Masukkan yang mahmudah, keluarkan yang mazmumah. Kita bercakap dengan orang, memuji orang di belakang, itu sebahagian daripada mahmudah, tapi jangan berlebih-lebih puji. Sayyidina Ali kata, berlebih-lebih puji, itra' itu, lebih-lebih sangat puji, itu akan melemahkan kemanusiaan kita. Itu yang kita sebut tu tak? Jadi nafsu tu, bila kita bergaul dengan orang, dia ada tata kelolanya, dia ada tata kaedahnya. Tata-tata itulah yang kita panggil apa? Yang kita panggil ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Bercakap belakang orang, memuji orang, tak apa, belakang orang mahmudah, tapi sebut apa yang adanya, apa yang seadanya. Tapi cakap belakang orang dalam bentuk apa yang Nabi sebut sebagai ghibah, yang kita sebut sebagai mengumpat, itu semua adalah mazmumah. Masukkan mahmudah, keluarkan mazmumah. Semua tu benda yang sama ya. Cakap dengan orang, bergaul dengan orang, bermuamalah dengan orang, bermuamalah dengan sejarah, bermuamalah dengan setempat, bermuamalah dengan institusi, semuanya benda yang sama ya. Bagaimana kita kontrol marah? Marah itu bila kita boleh kontrol, namanya kazim. Namanya kazim. Yang Quran kata wal kaziminal ghaiz. Orang yang boleh menahan marah. Marah ada tak? Marah ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la taghdab, jangan kamu marah. Kerana marah tanpa punca ni, itu mazmumah. Adapun dia kontrol marah, yang Nabi sebut kalau kata duduk dalam keadaan duduk, berdiri dan sebagainya, itu adalah proses untuk melayan nafsu dan proses untuk tazkiyatun nafs. Benda tu ada dalam semua orang tuan-tuan. Puji ni tuan-tuan. Sikap kita nak zahirkan kepujian kita, nak zahirkan kepujian kita kepada pihak lain, itu ada kepada semua orang. Tapi jangan berlebih-lebihan dan sebagainya. Tazkiyatun nafs. Okey. Berkata al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam Al-Muwafaqat, amalan zahir pada syarak menjadi bukti tentang apa yang ada dalam batin. Apabila zahirnya tergelincir atau berada dalam keadaan luruh, maka dihukumkan dengan keadaan itu juga pada batinnya. Tuan-tuan, hak kita buat di luar ni, dia main daripada dalam, main daripada batin. Memang kita disuruh untuk menghukumkan manusia ijra'un nasi 'ala zahir. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin ni ada 900 hampir 1000 hadis. Al-Imam An-Nawawi himpun hadis-hadis tu kan. Kitab Riyadhus Salihin, taman orang-orang yang saleh. Ada hadis riwayat Bukhari, ada hadis riwayat Muslim, ada hadis riwayat Tirmizi dan sebagainya. Ada satu orang tanya saya, dia kata, Ustaz, kalau kita letak kitab Riyadhus Salihin saja di rumah, nak beli Bukhari mahal sangat, dia kata, beli Riyadhus Salihin, apakah rumah kita akan terselamat daripada dimasuki oleh pencuri? Satu hari buka ni tuan-tuan, hadis dia selepas kita tabayun, kita tengok bukan rupanya bukan satu siri tuan-tuan, banyak siri duk cerita benda yang sama. Tuan-tuan, ada orang sebut, dia kata cuba kerajaan terima tengok pandangan ni, beli Sahih Bukhari banyak-banyak, pergi letak di semua tempat-tempat yang strategik, tak di bank, tak di mana, pergi tahu kok dia jadi sungguh. Kita husnuzon lah dengan pandangan tu. Pandangan yang kata, tak tahu pandangan ni mengikut mana,
kalau letak rumah kita, tak mau bagi rumah tercuri, tak mau bagi kereta kita kena aksiden dan sebagainya, letak kitab Sahih Bukhari, letak kitab Sahih Bukhari dalam rumah, hak bahasa Arab, jangan beli hak bahasa Melayu, hak bahasa Arab. Dia dah. Pasal apa? Keberkatan ada nama ramai-ramai. Jadi kawan tu tanya saya, dia tanya saya sungguh-sungguh kadang saya mula-mula saya pasal apa kawan ni? Dia dah, lepas tu jalan-jalan pergi kat kereta, dia tunjuk belakang kereta saya. Belakang kereta saya tu tuan-tuan, kereta saya yang selamat tu bukan pasal apa? Pasal belakang tu ada kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin saya mengajak di 3 buah masjid. Bila-bila pun saya tak buat turun, saya tak atas belakang tu. Dia kata tu Ustaz tak Riyadhus Salihin. Kok pasal tu kereta dia selamat kot. Saya kata kereta sebelum ni kena tukar enjin 7,000 tu. Riyadhus Salihin duduk dalam kitab tu, duduk dalam kereta tu juga. Kena juga tu. Hak pijot tu benda. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, saya nak sebut kat tuan-tuan, pandangan-pandangan yang merapu seumpama ini, dia berpunca daripada beragama tanpa melihat kepada apa yang kita sebut proses akal, nafsu dan juga gharizah. Itu diurus dengan cara yang elok. Al-Imam An-Nawawi meletakkan satu tajuknya adalah Hukmun Nasi 'ala Zawahir. Kitab dalam Riyadhus Salihin tu, salah satu tajuknya adalah Bab Ijra'an Nas 'ala Zahir. Bab pada menyatakan menghukum manusia mengikut yang zahir. Pasal apa kena mengikut yang zahir? Pasal yang zahir tu dia terbit, kata Imam Syatibi, daripada yang batin. Yang batin. Tuan-tuan, satu orang yang bagi rasuah, pusing kot mana sekalipun, hak zahir dia rasuah. Apa dia rasuah? Rasuah tu menyebabkan hak orang lain itu akan jadi masalah. Akan mengambil hak orang lain, akan menginayai pihak lain dan sebagainya. Dia niat apa pun, itu adalah rasuah. Ijra'un nasi 'ala zahir. Kita hukum manusia mengikut zahir. Pasal apa mengikut zahir? Pasal hak dalam dia kita tak tahu. Satu orang mai di masjid, dia curi di masjid. Dia sembahyang. Kita kata mana pitau dia niat asal dia tu niat nak mai sembahyang sungguh. Tapi tengok mana kita tahu niat dia, tah dia nak curi tu dengan dia nak bagi kepada orang lain ke, dia nak bantu orang lain. Tak boleh. Hukum mesti berdasarkan yang zahir. Pasal apa yang berdasarkan yang zahir? Pasal kata Imam Asy-Syatibi, bahkan itu yang sebenarnya, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Dalam badan kita Allah Ta'ala tak bagi jadi jantung hati itu 2, dan ada 2 perasaan yang bertembungan, satu niat jahat, satu niat baik, dan tak akan berlaku. Apa yang duduk dalam batin, itulah yang dizahirkan. Sebab itulah Asy-Syatibi bila dia sebut benda ni, dan itu yang kita sebut bila kata yang dalam tu, yang batin tu yang menentukan yang zahir, itu yang kita kata nahkumu 'ala zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita berhukum berdasarkan yang zahir, Allah Ta'ala yang menguruskan yang batin. Tuan-tuan, pasal apa benda tu berlaku? Pasal apa proses tu berlaku? Pasal proses tu, apa yang dia duduk di dalam tu, dia akan zahirkan secara luar. Dan kerana itulah proses untuk mentazkiyatul qalb, mentazkiyatul nafs, mentazkiyah, menyucikan jantung hati, menyucikan nafsu itu perlu dilakukan. Pasal dia tak akan berlaku niat lain buat zahir lain, tak akan berlaku. Dia tak akan berlaku kerana niat itu akan menampakkan yang zahirnya. Satu orang yang dia tak terima hukum menutup aurat, sebagai contoh, dia tak terima hukum menutup aurat, dia tak terima, tapi dia kata secara zahirnya saya nak tunjuk, kata saya terima hukum menutup aurat. Akhirnya akan terkeluar juga. Macam peguam kita, ada satu peguam di Malaysia ni, yang dia pakai tudung elok, tapi dalam hati dia akhirnya dia kena zahirkan sebenarnya dia tak suka pun, dan dia tak mempercayai pun perkara tersebut, sebagai contoh. Dalam ni tuan-tuan, amalan luar ni menzahirkan apa yang ada di dalam. Manusia tak boleh lama hidup dengan tak sama antara kehendak batin dengan kehendak zahir. Sebab tu tuan-tuan, pasal apa terkeluarnya, kalau kita tengok dalam peristiwa-peristiwa, terkeluarnya, terpancarnya sikap-sikap si munafik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya perangai-perangai munafik ni pasal apa? Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh
wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Surah Al-Munafiqun ayat yang pertama. Allah Ta'ala kata, orang munafik ni bila dia mai jumpa kamu wahai Muhammad, mereka akan kata, kami menyaksi bahawa kamu adalah Rasulullah. Allah Ta'ala Maha mengetahui kamu adalah Rasulullah. Akan tetapi orang munafik ni sentiasa mendusta. Satu ketika dia cuba tutup iman dia. Nifaq ni makna apa? Munafik ni makna apa? Dia mai daripada kalimah nafaq. Nafaq ni terowong, dua muka. Nafaq ni belah ni pun ada muka, belah ni pun ada muka. Terowong itulah nafiq. Terowong itulah nafaq. Nafaq ni, nifaq ni tuan-tuan, perasaan ada dua muka ni sekali lipat tutup. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Depa kata di mulut mereka bukan apa yang ada dalam hati mereka. Tapi sampai ketika-ketika yang tertentu, akhirnya depa akan zahirkan apa yang depa nak. Surah Munafiqun Allah Ta'ala sebut. Sampai bila dalam perang Uhud lah, depa kata, yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Depa kata, jom kita balik ke Madinah, kita pertahan dalam Madinah kerana puak-puak penjajah ini. Depa kata orang-orang yang mendatangi Mekah ni, mendatangi Madinah ni daripada Mekah, depa dia akan mengeluarkan kita daripada Madinah dalam keadaan yang penuh kehinaan. Akhirnya hak depa kata daripada mulut tak sama dengan mai daripada hati itu akan terzahir nampak. Hadirin mukminin, pasal dia punya ghalib dan kaedahnya, apa yang kita buat itu sebenarnya berpunca daripada al-bawatin, daripada dalam. Tapi hak di luar ni tuan-tuan, hak di luar ni kita tidak boleh menghukum manusia berdasarkan niat dia. Kita tetap menghukumkan manusia berasaskan kepada zahirnya. Walaupun dia munafik sebagai contoh, dia sembunyi. Hak sembunyi kepada Allah. Wallahu yatawallas sarair. Yang kita nak sebut ya, kita nukil kata Imam Syatibi itu pasal apa? Nak bagi tahu pasal apa kena tazkiyatun nafs. Pasal apa kena tazkiyah? Kerana yang batin itu akan dizahirkan melalui apa yang kita lakukan di luar ini. Pedoman kaedah, bagaimana kita ingin mentazkiyah jiwa kita? Antara lainnya adalah dengan mengamalkan perkara-perkara berikut. Kita senaraikan 8 tuan-tuan. Yang pertama, mentauhidkan Allah dan menguatkan pergantungan kepadanya. Luqman Al-Hakim ketika dia memberikan tausiyah, dia bagi wasiat, pesanan kepada anak dia kata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Anakku, jangan kamu syirikkan Allah dengan sesuatu. Syirik ini adalah kezaliman yang cukup besar. Jiwa yang syirik sesekali tidak boleh dibersihkan sehingga dia keluar daripada syirik. Mentauhidkan Allah adalah dengan mengeluarkan syirik. Syirik dan tauhid tidak boleh duduk dalam bejana yang sama. Jantung hati kita, dalaman kita, batin kita, dia tak boleh bercampur di antara syirik dengan tauhid. Tak mungkin. Tazkiyatun nafs, pastikan kita keluarkan syirik dan kita masukkan apa yang dinamakan sebagai tauhid. Apa dia syirik? Nabi SAW sebut tentang at-tamaim, tentang tangkai, tentang serapah-serapah yang pelik, tentang tangkai yang digantung di beberapa tempat dalam anggota badan. Inna tamaima wa tiwala tasyirkun. Yang namanya tamimah, yang namanya tiwalah, itu semua syirik. Percaya kepada ahli nujum, itu syirik. Percaya kepada ramalan-ramalan yang pelik, itu syirik. Tuan-tuan, masukkan tauhid. Penyucian itu berlaku dengan mentauhidkan Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, menafikan semua ilah, menafikan semua kuasa, menafikan semua jenis yang dima'bud, disembah, illallah, kecuali Allah, dengan mengisbatkan Allah itu sebagai Tuhan. 2, melazimi membaca Al-Quran dengan tadabbur. Pasal apa kena melazimi Al-Quranul Karim? Kerana sifat orang-orang yang tazkiyah jiwa itu, penyejuknya adalah Al-Quranul Karim. Orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, macam mana kamu dengan iman? Hari ini kamu dengan iman ni macam mana? Imam Hasan Al-Basri kata, kalau dari segi
rukun-rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman dengan kitab, itu alhamdulillah hari ini saya mukmin. Tapi kalau beriman itu yang kamu tanya dalam konteks ayat, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang apabila disebut kepadanya ayat-ayat Allah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, gemetar jantung hati mereka, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, iman mereka akan meningkat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Al-Quran, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasan Al-Basri kata, kalau tentang ayat ni, aku rasa aku masih lagi masalah. Poin yang saya nak bawa tuan, proses dalam ni, tazkiyah ni, dia berlaku dengan apa? Rapat dengan Al-Quranul Karim. Rapat dengan Al-Quranul Karim. Surah Al-Baqarah, surah Tabarakalladzi, surah Al-Mulk, itu disebut salah satu daripada namanya adalah Al-Mani'ah. Al-Mani'ah. Al-Mani'ah maksud dia apa? Dia menghalang daripada orang yang sentiasa membacanya itu, sahibu suratil mulki, daripada diazab oleh Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Tadabbur Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa? Ada dua pilihan. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran, ataupun pilihan yang kedua, hati mereka, jantung hati mereka itu akan menjadi keras. Tazkiyah dia kena berlaku dengan mengingat kepada ayat suci Al-Quranul Karim. Quran tuan-tuan bila dibaca dengan tadabbur, ia akan menyucikan jiwa. Pasal apa? Tadabbur makna apa? Dia perhati ayat tu. Dia perhati ayat tu. Ayat-ayat dalam Al-Quran, ada ayat yang diriwayatkan tuan-tuan, saya minta 2-3 minit. Satu hari Umar bin Al-Khattab keluar, dia tengok ada satu kafilah nak keluar nak pi mana? Dia tanya, min aina antum? Kamu semua ni mai daripada mana? Satu suara di kalangan mereka tu jawab, min fajjin amiq, daripada kampung yang dalam. Hampa nak pi mana? Ila baitil atiq, nak pi ke rumah Allah yang tua, nak pi Mekah. Lalu Umar tanya, Umar kata, tentu dalam ni ada orang yang ahlul Quran. Dia tanya, apa dia ayat dalam Al-Quranul Karim akhwaf, ayat yang paling ditakuti, ayat yang paling a'zam, ayat yang paling mulia? Surah tu jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayatul kursi. Dia tanya lagi, sampai satu ketika dia tanya, apakah ayat dalam Al-Quran yang memberikan harapan kepada umat, memberikan harapan kepada penganut agama ni? Dia baca ayat daripada surah Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hambaku yang telah melampau batas, jangan kamu berputus harap daripada rahmat Allah. Allah Ta'ala boleh ampun seluruh dosa kamu. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Ayat-ayat yang seumpama ini tuan-tuan, bila dibaca dengan penuh tadabbur, dia akan letakkan pengharapan kepada Allah Jalla wa'ala. Siapa kita pun, kita akan diberikan keampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila Umar tanya banyak soalan lah, saya ringkaskan, hujungnya Umar kata, nadihum, tanya mereka, afikum Abdullah bin Mas'ud, apakah di kalangan kamu ada orang yang bernama Abdullah bin Mas'ud? Daripada dalam tu jawab, orang yang menjawab semua tadi adalah Abdullah bin Mas'ud. Kita baca munaqib Abdullah bin Mas'ud, biografi Abdullah bin Mas'ud, macam mana dia dengan Al-Quranul Karim. Dia adalah antara orang yang aktsaru qira'atan wa aktsaru waqafan. Yang kata Abdullah bin Mas'ud ni orang yang paling banyak membaca Al-Quranul Karim, dan dia adalah satu orang yang banyak terhenti apabila dia membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, memperbanyakkan zikir. Yang keempat, memelihara sembahyang. Sembahyang dia kata istilah Al-Quran bukan memperbanyakkan, tapi zikir banyak. Zikir Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah. Zikir dengan dua makna. Satu makna ingat juga zikir, satu makna sebut juga zikir. Zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi sembahyang Allah Ta'ala tak kata banyak.
Allah Ta'ala kata wallazina hum ala salatihim yuhafizun, orang yang sentiasa memelihara sembahyang. Yang kelima, sentiasa bermuhasabah diri, hasibu qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Rabbul Jalil. Sama dalam diri kita dia panggil dengan hisab, sama-sama organisasi dia panggil dengan hisbah. Yang keenam, menjadikan akhirat sebagai matlamat akhir. Nahnu allazina bayi'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqaina abada. Kita nak innamal 'aisyu 'aisyal akhirah, sesungguhnya kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan di akhirat kelak. Yang ketujuh, mengingati mati dengan menziarahi kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahitukum an ziyaratil qubur ala fadhuruha. Nabi kata, dulu aku larang kamu daripada menziarah kubur, sekarang ziarahlah dia. Ziarah kubur yang paling dekat dengan kita, fa innahu tuzakkirukum lil maut, kerana itu, dengan ziarah itu boleh mengingatkan kita kepada kematian. Tak perlu pergi cari kubur siapa-siapa, pergi reka pula kubur. Di petani ada satu kubur yang tak tahu duduk dalam kubur mana, siapa pun tak pernah tahu. Main-main 5-16 tahun lepas, lepas tahu, lepas kata ini kubur Tok Syekh sekian. Kubur yang duduk, yang kita tengok kematian. Kafa bil mauti wa'idha, cukuplah pendidik kita yang terdekat adalah kematian. Dan yang ke-8, membaca perjalanan hidup orang-orang yang saleh. Mereka yang saleh kerana apa? Inda zikris salihin tatanazzalur rahmah. Ketika mana kita mengingati orang yang saleh, ia akan mengingatkan kita, akan menyebabkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Dan ketika mana kita menjalani perjalanan hidup mereka itu, kita akan menyebabkan ada pengajaran untuk hayat kita, kerana watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, demikianlah hari-hari yang bersilih ganti di kalangan manusia. Tazkiyatun nafs, versi Al-Quran ini antara amalannya. Tak perlu pergi betapa, tak perlu pakai makan bertih, tak perlu halang daripada makan beberapa jenis makanan, tak perlu membutuhkan hidup daripada orang, tak perlu. Tazkiyatun nafs, versi Al-Quranul Karim. Banyak baca Al-Quran, banyak berzikrullah, pelihara sembahyang dengan tepat dari segi rukunnya, dengan tepat dari segi cara sembahyangnya dan kesan daripada sembahyangnya, membaca sirah orang-orang yang saleh dan sebagainya. Pasal itulah dia versi Al-Quranul Karim bagi apa yang kita panggil sebagai proses tazkiyatun nafs. Adapun orang yang cuba nak menyucikan diri dengan tak tahu pergi duduk di bukit mana, tinggal daripada orang, duk kira dia, hak tu tuan-tuan, sebenarnya itu adalah tazkiyatun nafs, bersih orang lain. Bersih Al-Quranul Karim, baca Al-Quranul Karim. Ada orang yang sampai tak baca Al-Quranul Karim, dia dengar Al-Quran, Nabi sebut apa? Kal baitil ghurab, macam rumah usang. Quran tak pernah masuk, tak pernah baca. Bila mati, kelang kabut tak suruh orang baca Al-Quran, upah orang baca Al-Quran kepada banyak si mati. Ketika mana hidup, yang Quran itu adalah perlembagaan hidup, yang Quran itu adalah manhajul hayah. Cara kita nak hidup ni adalah dengan Al-Quranul Karim. Hak tu kita buat tak peduli pun ketika hidup. Mau mati-mati cari orang upah untuk baca Al-Quran, hadiah kepada dia. Masalah fiqh ada pandangan itu, kita hak tu ahli fiqh lah. Cuma hak saya nak sebut, Quran itu prosesnya untuk kita baca haqqa tilawati, dengan bacaan yang sebenarnya. Yang Quran itu Nabi Allah Subhanahu wa taala rakamkan aduan Nabi, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura, dan telah berkata ar-rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum aku menjadikan Al-Quran ini mahjura, barang yang ditinggalkan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, tarkul qira'ah, tinggal baca, tinggal beramal dengan Quran, tinggal tadabbur Al-Quran, tinggal mengambil manfaat daripada Al-Quranul Karim. Tapi mereka sebut mereka adalah umat Al-Quranul Karim. Hadirin mukminin, mudah-mudahan jiwa kita boleh dibersihkan dengan versi Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita bersama insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.